Selamat malam. Sebelum saya teruskan kepada ulasan, ada banyak kali kita dengar dalam politik di Malaysia apabila seseorang bos itu atau seorang presiden dalam parti itu akan diarahkan untuk berehat atau letak jawatan ataupun bersara daripada politik. Apabila Najib Tun Razak didedahkan, apabila Najib Tun Razak dikaitkan dengan isu skandal 1MDB satu ketika dahulu, Anda pasti masih mengingat ada beberapa orang pemimpin telah memaksa Najib Tun Razak untuk mengundurkan diri, letak jawatan sebagai Presiden UMNO dan juga atau bersara daripada parti atau politik. Mereka memberikan rasional mengatakan bahawa ianya akan menyebabkan UMNO dan Barisan Nasional akan kalah teruk dalam pilihan raya. Dan terbukti apa yang dinyatakan itu jadi kenyataan. Yang mana sehingga ke hari ini Barisan Nasional terus kalah makin teruk. Dan dalam pilihan raya ketika Najib belum dimasukkan dalam penjara juga, kita dapati bahawa antara sebab mengapa Barisan Nasional kalah pada waktu itu ialah sentimen skandal 1MDB. Hari ini, antara yang telah dipaksa untuk letak jawatan bersara daripada politik ialah Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Apabila beliau dimasukkan dalam kluster mahkamah, dituduh dengan 47 pertuduhan mahkamah, walaupun salah satu daripadanya telah pun dibebaskan Zahid Hamidi. Zahid pernah dipaksa oleh pemimpin-pemimpin, terutamanya musuh politik beliau, untuk letak jawatan daripada Presiden UMNO atau bersara saja untuk memberi laluan kepada pemimpin lain bagi membangun Parti UMNO Barisan Nasional, dan menurut mereka ianya supaya parti itu tidak terpalit dengan isu-isu berkaitan dengan mahkamah. Hari ini, Muhyiddin Yassin juga sudah masuk dalam kluster mahkamah. Beliau juga telah pun didakwa dengan beberapa rangkaian pendakwaan di mahkamah berkaitan salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Jadi, kali ini, adakah beliau juga akan dipaksa letak jawatan? Adakah Muhyiddin Yassin juga akan letak jawatan ataupun tidak akan letak jawatan seperti yang berlaku kepada Najib Tun Razak dan juga Zahid Hamidi? Apabila mereka juga bertegas untuk tidak letak jawatan dan terus memimpin parti itu. Dan berita buruknya, Barisan Nasional kalah teruk sehingga sekarang. Jadi, adakah hukum karma ini akan berulang kepada Parti Perikatan Nasional? Apabila Muhyiddin Yassin belum letak jawatan seperti yang dibuat oleh Wan Saiful Wanjan, apabila beliau sendiri meletak jawatan selepas didakwa di mahkamah berkaitan dengan skandal Jana Wibawa. Hari ini Muhyiddin Yassin masih lagi Presiden Bersatu dan masih lagi pengerusi Perikatan Nasional. Tetapi selepas ini saya akan bentangkan kepada Anda ulasan yang diberikan oleh seorang ahli politik di Pulau Pinang yang mengatakan 8 faktor mengapa Muhyiddin Yassin dan juga Perikatan Nasional tidak lagi akan seperti pasca 15 dulu. Namun, faktor yang ketiga atau kedua itu adalah berkaitan dengan Muhyiddin, yang mana Muhyiddin Yassin telah pun dimasukkan dalam kluster mahkamah. Telah berjaya masuk dalam kluster mahkamah dan didakwa di mahkamah. Jadi, apa yang berlaku sebenarnya perbezaan dalam kempen PRU 15 dengan kempen 6 buah PRN 6 buah negeri yang akan diadakan tidak lama lagi, dijangka selewat-lewatnya pada Ogos ini, ialah ketika berkempen mereka tidak boleh lagi memikirkan bahawa Parti Perikatan Nasional itu ialah parti yang suci bersih murni seperti PRU 15 yang lepas.
Dalam PRU 15 yang lepas, Perikatan Nasional boleh saja menjajah mengatakan bahawa antara slogan Parti Perikatan Nasional ialah bersih, stabil. Untuk mengatakan bersih, itu jauh menyimpang sudah. Kerana terbukti sekarang 3 orang pemimpin utama Bersatu telah pun dihadapkan ke mahkamah dengan pertuduhan-pertuduhan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya, penyelewengan dan sebagainya. Jadi untuk menggunakan kempen ataupun umpan dengan perkara bersih, itu jauh untuk mau gunakan lagi. Mereka tidak boleh gunakan lagi. Nanti silap sedikit, mereka akan terkena muka sendiri, menumbuk muka sendiri. Macam itulah lebih kurang kan. Tumbuk orang tapi kena muka sendiri. Sebab bila kempen nanti mereka kata mungkin akan cuba untuk menggunakan peluru pertuduhan Mahkamah Zahid Hamidi dan UMNO, mereka tak boleh guna lagi. Kerana mereka pun sudah masuk dalam perkara atau kesalahan ataupun kluster tersebut. Kalau nak kata belum bersalah, samalah seperti Zahid Hamidi. Belum terbukti bersalah, masih di dalam proses penghakiman. Jadi, itu persoalan yang besar. Adakah Muhyiddin Yassin akan letak jawatan berundur daripada memimpin Perikatan Nasional, memimpin Parti Bersatu? Adakah beliau akan lakukan itu seperti mana yang dia katakan satu set standard untuk Parti Bersatu dan Perikatan Nasional supaya menunjukkan bahawa parti itu, Perikatan Nasional itu ialah bersih dan menjunjung integriti. Namun demikian, dilihat sekarang sampai sekarang Muhyiddin tidak pun letak jawatan. Dan pada masa yang sama, Parti PAS yang bersama dengan Parti Bersatu tetap mendiamkan diri, tidak berkata apa-apa tentang kes jenayah yang dituduh kepada Muhyiddin Yassin itu. Kedua, adakah Muhyiddin Yassin akan dipecat, diminta berhenti oleh Perikatan Nasional supaya parti itu, gabungan itu boleh berkempen dengan sebebas-bebasnya? Kerana ingat, ianya sudah berlaku. Jangan sampai karma berulang pula kepada Perikatan Nasional. Jangan sampai kekalahan yang dialami oleh Barisan Nasional akan berulang-ulang dan berulang-ulang lagi dalam parti Perikatan Nasional. Kalau nak kata Pakatan Harapan akan kalah, Pakatan Harapan dah kalah banyak kali. Mereka tak kisah dan mereka dah biasa dah. Tapi Perikatan Nasional belum pernah lagi merasa peritnya kalah yang teruk. UMNO Barisan Nasional sudah rasa, Pakatan Harapan pun sudah rasa dihianati, betapa pedihnya kalah. Perikatan Nasional belum lagi merasainya. Tapi adakah dengan tindakan Muhyiddin Yassin belum meletak jawatan akan menjadikan Perikatan Nasional akan menerima karma daripada UMNO Barisan Nasional? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan ikuti konten saya yang sebelum ini berkaitan dengan 8 faktor kemenangan ataupun gelombang parti hijau ataupun gelombang hijau akan terhenti. Kita jumpa lagi. Bye-bye.